Tadi masuk. Biasa dia lambat. Fi, suara abang clear kan, Mi? Clear. Okay. Tadi ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga, kaum kerabat, para sahabat dan para pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke akhir zaman. Alhamdulillah, selamat pagi saya ucapkan kepada followers Facebook Hospital Pakar An-Nur. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita masih lagi dikurniakan oleh Allah SWT dengan pelbagai nikmat
nikmat yang tidak terhitung dan tidak mampu untuk kita balas segala apa yang kita terima ini. Jadi mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini menjadikan kita sebagai hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadikan kita sebagai hamba yang lebih mengutamakan hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuan-tuan yang sedang bersama dengan kami di Hospital Pakar An-Nur pada pagi ini, seperti biasa kita dalam sesi tazkirah mingguan bersama dengan kita pada pagi ini adalah seorang tetamu yang diundang khas daripada Lembaga Zakat Selangor. Jadi tajuk kita pada pagi ini adalah zakat kita berapa dan ke mana adihan zakat itu disalurkan. Jadi bersama dengan saya tidak keseorangan pada pagi ini. Bersama dengan saya Al-Fadhil Ustaz Khairul Azhan bin Ahmad, Ketua Jabatan Pengurusan Muzaki Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ofi. Okey, baik. Jadi untuk tidak kita melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menyerahkan majlis pada pagi ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khul min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alhamdulillah, bersama kita pagi ini dalam membicarakan topik zakat. Sebelum tu terima kasih saya ucapkan kepada warga kerja Hospital An-Nur kerana sudi mengundang saya di dalam sesi tazkirah pagi ini. InsyaAllah topik ni nampak macam tak berat, tapi dia berat sebenarnya. Ya. Saya cuba mudahkan. Ayat yang saya bacakan tadi itu adalah surah At-Taubah ayat 103. Ayat 103 ni ayat dalil zakat. Ya. Dalam Quran pun Allah ulang banyak kali. 32 kali Allah ulang. Aqimus solah wa atuz zakah. Perkara ni memang mudah, tunai solat, tunaikan zakat. Tapi benda ni jugalah orang susah nak buat. Kenapa saya kata macam tu Ini pengamatan saya. Saya ambil contoh solat paling mudah waktu asar. Biasanya orang minta maaf lah, kadang-kadang kaum-kaum ibu ke kaum ayah sekalipun kan, dia orang tak apalah, aku baliklah dulu, nanti aku solat asar dekat rumah kan. Rumah tu penting. Saya tak kata rumah tu tak penting, rumah tu penting. Kadang ada kata tak apalah, aku ambil anak dia. Tapi bila kata tengah-tengah jalan tu kan, sekali jam teruk, lepas tu tak ada asar ni, masuklah waktu maghrib, kat mana asar kita? Itu contoh pengamatan saya. Bukanlah saya kata hospital staff Hospital An-Nur macam tu, tak ada. Sebagai contoh. Lepas tu tunaikan zakat. Orang semua tahu zakat fitrah kan, aqimus solah wa atuz zakah. Tapi
ada zakat-zakat yang lain, zakat-zakat harta yang lain. Orang bercakap biasalah, nantilah dulu kan, kemudianlah aku bayar. Itu sebab juga Allah ulang 32 kali. Ayat yang saya bacakan tadi itu surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Allah suruh ambil. Boleh pergi next tak slide. Ambil daripada harta mereka. Khudh min amwalihim. Next. Ambil daripada harta mereka tu menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa, dari akhlak yang buruk, dan doakanlah mereka. Tutahhiruhum, bersihkan mereka. Saya nak concernkan pasal ayat khudh ni. Khudh min amwalim, ambil. Kalau dalam bahasa kita tu ambil tu macam kasar sikit lah kan, ambil. Contoh, boleh tak aku pinjam engkau punya pen ni? Pinjam, baik kan? Tapi kalau saya datang je dekat meja tu, saya ambil je. Marah tak agak-agak? Marah. Tapi tak tahulah, kalau tak ada orang yang tak marah, dia kata tak apalah, redha lah. Itu terpulang. Ini saya ambil contoh. Ambil tu kasar bahasanya. Tapi dalam harta ni, secara asasnya lah, orang ni biasa, ni harta aku. Aku punyalah. Aku yang pernah cari. Bukan kau punya pun. Kan? Biasanya ayat ni memang macam tu. Tapi bila kata ada ayat tu Allah turunkan khudh min amwalim, Allah suruh ambil. Jadi orang yang ada banyak duit, dia nak hapuskan sifat bakhil dia tu. Itu yang turun ayat ni, yang mana dikatakan ini adalah sedekah yang wajib. Okay, next. Bila kata sedekah wajib tu, sedekah ni macam-macam. Sedekah biasa, sedekah sunat tu, sedekah letak duit dekat tabung masjid. Tapi sedekah yang wajib ni zakat. Saya nak cerita pasal zakat dia. Hikmah berzakat banyak dekat dalam Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah, ila akhir ayat. Orang yang berzakat ni, dia belanjakan harta di jalan Allah sama dengan sebiji benih yang tumbuh 7 tangkai. Ini ayat ni glamour lah kan? Ramai orang tahu. Tapi orang nak buat susah tak? Susah. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya heran lah, ramai betul fakir miskin. Sampai bila tak ada fakir miskin? Lepas tu saya ceramah di satu tempat. Saya keluarkan ayat dekat dia. Surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alim hakim. Allah turunkan ayat pengagihan zakat tu dah lama dah. Saya cakap orang yang bertanya dekat saya tu, saya kata dekat dia, selagi mana ada orang bayar zakat, selagi itu ada fakir miskin. Agak-agak lah, kalau semua orang kaya, contohlah pagi ni, saya dapat 1 juta contoh. Ustaz Wafi pun dapat 1 juta. Warga kerja hospital dapat 1 juta setiap seorang. Agak-agak datang kerja tak? Cakap, tanya kat saya pun tanya. Nak pergi ceramah dia, buang masa aku. Kan, semua kaya. Tak ada dah doktor pakar. Doktor pun kata, tak nak lah operation, aku dapat 1 juta kot. Yang cleaner lagi lah, terperanjat dapat duit. Pengsan. Tapi kalau dah semua dapat tu,
Rosak tak dunia ni? Rosak. Itu sebablah Allah turunkan ayat. Okay. Next. Hukum orang yang enggan ke zakat. Ada memang ada. Saya sampai orang jumpa saya, dia kata, dia suruh kira zakat ni. Ustaz, saya nak tunggu fatwa satu dunia baru saya bayar. Fikir tak? Saya mula-mula tak terfikir. Lepas tu bila tengok, iyalah, memang adalah hukum. Ulama pun sepakat kalau boleh suruh bunuh je. Halal bunuh pula tu. Tapi kalau bunuh dah masuk penjara pula. Kan? Kedua tu, dia tak nak keluarkan zakat sebab dia kedekut. Dia boleh jadi fasik. Macam-macam lagi lah. Jadi, saranan saya kan, zakat ni wajib kena bayar. Kalau kita tak layak bayar pun, kita cuba-cuba bayar. Apa yang dikatakan zakat? Zakat ni bersih, suci, berkembang. Segi syarak dia, mengeluarkan harta yang tertentu. Saya bagi dia punya makna dia dulu. Zakat dari segi syarak, harta yang tertentu. Harta yang tertentu ni maknanya harta yang bersih. Ingat, duit rasuah tak boleh zakat dia. Ada duit zakat, ada duit rasuah, bagi terus zakat fakir miskin. Ada orang jumpa saya nak bayar duit rasuah. Dia tak cakap mula-mula pun. Dia kata, Ustaz nak bayar zakat. Saya pun ambil lah, ambil. Saya tak adalah ambil dia punya duit, dia belum keluarkan. Saya pun kira-kira 2.5%, saya pun nak bagi receipt. Lepas tu dia tengok belakang orang, tak ada kan. Dia pun tanya, Ustaz nak tanyalah, kalau duit orang bagi, kalau kita bayar zakat, okey tak? Kita dah boleh trigger benda-benda ni. Saya kata, kenapa? Duit rasuah ke? Dia senyum je. Saya kata, duit rasuah tak boleh. Oh, tak boleh Ustaz. Kenapa? Kawan saya kata, nak guna duit ni kena bayar zakat dulu. Nampak tak cerdik tak orang? Hukum boleh terbalik. Nak marah tua dah. Kalau agak-agak bayar-bayar saya lah, lempang je. Contoh. Tapi ni benda betul orang yang datang jumpa saya yang saya dah lempang tu ignore lah. Jadi saya kata, saya pulang ke balik, saya kata tak boleh. Kata, oh tak boleh. Tak boleh. Itu yang harta tertentu tadi tu. Contoh lagi, dia kerja di tempat yang totally haram, memang tak boleh. Zakat ni mesti duit dia duit bersih. Ada orang tanya saya pula, Ustaz, pilot je mana pilot? Kan dia bawa arak. Tapi pilot tu ramai tak? Dia bawa orang yang pergi haji, ramai. Jadi cara dia nak bersihkan tu dengan membayar zakat. Harta tertentu dengan kadar yang tertentu. Bila kata kadar tadi tu, dia ada ikut nisab. Nisab ni mengikut 85 gram emas. 85 gram emas 18,510 dan diberikan kepada golongan yang tertentu. Golongan dia siapa? Surah Taubah ayat 60, ada 8 golongan. Ingat, duit zakat ni bukan main bagi je. Okey. Kita pergi pada syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ni maknanya dalam semua perkara pun ada benda, ada rukun dia. Syarat wajib dia pertama mesti Islam. Ada orang kafir nak bayar zakat tak? Tak ada kan? Tapi ada orang Cina jumpa saya nak bayar zakat. Di China pun tahu. When I pay zakat, I can get a lot of money. China jumpa saya. Masa tu, kita tengah buka kaunter zakat fitrah. China tu pelik.
Kenapalah orang ramai beratur. Lepas tu dia boleh shake hand, dia bayar, dia belah. Cina tu tanya saya. Saya kata tak boleh, cannot. Oh yo. Dia kata Islam better. Okey, tolaklah cerita Cina tu sebab masa kita tak lama. Pertama mesti Islam. Kedua, merdeka. Merdeka ni macam kita lah. Bukanlah 31 merdeka. Kan? Itu bukan. Merdeka ni kita ni yang tak ada apa-apa dah masalah sekarang ni. Ketiga, sempurna milik. Sempurna milik ni duit kita dekat dalam bank. Maknanya benda yang kita boleh gunakan sewenang-wenangnya. Sempurna milik kita. Okey. Keempat, cukup haul. Haul ni tempoh 1 tahun. Kurang pada tu tak adalah kena zakat. Okey. Maknanya haul ni terpulang pada individu tu sendiri. Ada yang nak buat Januari ke Januari, Ramadan ke Ramadan, terpulang. Yang kelima, cukup nisab. Cukup nisab ni 85 gram emas tadi tu. Kita ada duit lebih RM18,510 dalam akaun, jangan lupa bayar zakat. Tak nak bayar zakat lah Ustaz. Habis tu nak simpan kat mana? Simpan dalam tabung haji. Ada orang dah bayarkan zakat. Tak payah pening-pening. Okay. Next. Ni yang saya bagi tahu tadi. Maknanya zakat dari segi syarak dia. Saya nak fokus kepada penerima zakat. Saya baca tadi kan, surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabil wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimul hakim. 8 golongan. Ingat, 8 golongan pengagihan zakat. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Keempat, mu'allaf. Kelima, riqab. Keenam, al-gharimin. Ketujuh, fi sabilillah. Kelapan yang terakhir, ibnu sabil. Allah susun cantik. Kita je manusia ni yang pandai-pandai. Duit zakat ni bukan untuk fakir miskin semua tau. Dia ada 8 golongan. Pertama, fakir. Fakir ni macam mana Senang cerita, dia lebih teruk daripada miskin. Dia bukan maknanya satu orang, contoh saya. Saya ni fakir miskin, dia tak mau jadi. Satu orang ni ada 2, tak mau. Dia satu je. Okey. Mudahnya, dia ada kiraan dia lah. Saya cuma ringkaskan saja. Fakir ni, kais hari ni, makan hari ni, besok tak makan dah. Miskin, kais hari ni, makan lagi 2 hari ke 3 hari ke depan. Lepas tu tak boleh makan dah. Istilahnya gitulah. Tapi kita ada kiraan dia yang sebenarnya. Kita ada kiraan dipanggil haddul kifayah. Mungkin ada satu sesi lain lah. Yang saya nak terangkan penelitian untuk yang agihan. Okey. Saya nak bagi tahu benda yang mudah untuk faham dan kita kena ambil berat. Yang tak layak dapat zakat, ni yang tak layak tau. Yang tak layak, pertama, ibu tunggal. Kedua, bapa tunggal. Ketiga, ibu tinggal. Keempat, bapa tinggal. Kelima, anak yatim. Keenam, warga emas. Cukup. Tak payah pening-pening dah. Lepas ni kalau ada ibu tunggal, kalau dia nak minta zakat, tanya dulu. Ada ke dalam surah At-Taubah tu innamas sadaqatu lil ibu tunggal? Tak ada. Tak ada. Ya. Jadi bila kata fakir miskin ibu tunggal yang macam mana? Yang layak jadi fakir miskin. Contoh, kena tanya dia dulu. Awak ni ibu tunggal, nak tanya duit simpanan ada tak? Adalah sikit. Contoh dia cakap, berapa ya? Saya ada 30,000. 30,000 tadi tu lebih daripada paras nisab tadi tu. RM18,510 tahun 2020 ni. Jadi dia tak layak jadi fakir miskin. Clear? Sama juga dengan anak yatim.
Anak yatim tu kita tengok kesian. Boleh bagi sedekah pada anak yatim, bagus. Tapi zakat kena tengok. Kita kena tanya yang penjaga dia tu. Dia ni ada simpanan Ustaz, berapa ya? Banyak Ustaz, 100,000. Tak layak jadi, dia tak layak terima duit zakat. Tu. Okay. Saya bagi benda yang simple lah. Seterusnya amil. Ya, yang ketiga, amil ni orang menguruskan zakat. Macam kami di Lembaga Zakat Selangor. Cuma portion untuk kami 1/8 sahaja. Kita tak boleh nak ambil lebih pada tu. Katalah duit kami tak cukup, kami ambil kat fakir miskin. Tak boleh. Zakat ni unik dia, fakir miskin dia boleh ambil duit-duit dana zakat yang lain. Al-Gharimin dia boleh ambil, Fisabilillah boleh, Alaf boleh, macam tu. Okey, saya teruskan dulu. Mu'allaf, wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf yang mana kita tahu kalau di Lembaga Zakat Selangor kita uruskan, dia masuk je Islam, dia akan dapat duit RM500. Tak kisah dia kaya ke, dia miskin ke, ya, mu'allaf. Tapi ada ayat di panjang itu, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang dijinakkan hatinya. Ini yang kata dijinakkan hatinya ni, contoh ada seorang Cina ni, dia minat dengan Islam, ya, dia ikut kita, maknanya pergi masjid, dia pun ada cita-cita nak masuk Islam, tapi dia tak masuk lagi. Dekat situ baru boleh gunakan dana zakat, dana bawah mu'allaf untuk diberikan kepada dia supaya dia tertarik dengan Islam. Okey, tadi itu 4 yang dipanggil asnaf muqaddam. Muqaddam ni asnaf yang awal. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4. Ni ingat asnaf yang awal. Yang kelima, wa fir riqab. Riqab ni orang yang terbelenggu dengan kejahatan dirinya. Contoh pemulihan akidah, ajaran sesat, ya. Lepas tu golongan LGBT. Maknanya bukannya golongan LGBT ni nampak dia tu itu boleh kita bagi zakat tu. Kita nampak dia lembut-lembut tu kan boleh, tak. Bila mana orang tu nak berubah kepada ke jalan kebaikan, dia mesti mendaftar dengan Majlis Agama Islam Selangor. Dekat situ baru kita bantu sebab dia nak berubah. Begitu juga dengan penagih dadah yang mengidap HIV. Dia dah sakit, dia nak pulih, kat situ baru kita bantu. Itu asnaf riqab. Seterusnya yang keenam, al-gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang ni dia banyak. Yang kita tak tolong hutang alung, kita tak tolong. Hutang lain, contoh sewa rumah, bila dah kata hospital Pakar Nur dia, hutang bila rawatan, cuma kena ada syarat-syarat dia lah. Okay. Banyak ya hutang-hutang, tapi kalau contoh kereta saya tak bayar lah 5 bulan, boleh tolong bayar tak? Itu tak boleh. Senang no hidup. Contoh rumah kan. Tapi kenapa dia tak bayar tu kita nak kena tengok lah. Ini miskin macam mana? Saya kena baru berhenti kerja sebab COVID ni dah berapa bulan. Dekat situ kita bantu. Okay. Seterusnya fisabilillah. Fisabilillah ni banyak. Fisabilillah saja kita bantu untuk yang paling mudah nak ingat, guru kafar. Guru kafar dekat dalam Selangor ni 7,000 orang, 1/3 duit daripada zakat Selangor. Duit tuan-tuan dan puan lah. Compulsory, wajib bayar 24 juta satu tahun. Tak ada orang bayar zakat harta, siapa nak bayar gaji dia orang? Elam imam yang itu ngamuk-ngamuk,
Memang zakat tak boleh nak bayar. Bukan zakat kedekut duit. Kurang orang bayar zakat dekat lembaga zakat Selangor, macam mana kita nak bayar? Allowance imam tu tak adalah banyak. 3 juta setahun. Kan? Itu pun ada pun orang komplain. Alah imam ni takkan nak gaji banyak-banyak. Oh yang kau boleh pula. Cuba kau jadi imam depan tengok. Asyik-asyik Al-Fatihah, Qulullahu Ahad. Kan? So baca surah lain, alah tak hafal lah. Selalu kadang-kadang saya bagi tahu dalam kuliah maghrib ke sesi taklimat dekat mana-mana. Kadang-kadang orang tengok macam imam ni alah biasa-biasa je. Orang-orang macam ni lah kita nak kena agungkan dia, berdamping dengan dia. Saya tak adalah, saya nak cerita pasal imam. Maknanya bila duit allowance tu tak cukup, kami tak boleh nak bagi. Duit zakat tak cukup, allowance tak cukup. Duit zakat tak cukup. Fisabilillah banyak. Lepas tu program-program penerapan nilai Islam. Prasarana untuk sekolah agama bawah JAIS, keperluan dia 1 tahun nak baik pulih semua sekali 40 juta. Mana dana nak cari? Bukan ada satu dana daripada kerajaan turun 2-3 juta, lepas tu anak buat betulkan tak. Lembaga zakat Selangor solid, duit orang bayar zakat kita gunakan. Yang terakhir ni Ibnu Sabil. Ibnu Sabil orang yang keputusan belanja. Keputusan belanja di dalam perjalanan. Contoh, katalah pagi ni daripada Melaka nak buat rawatan ke Hospital An-Nur. Sekali tengah jalan kena rompak di petrol pump. Dah tak ada duit nak balik ke Melaka. Boleh datang mohon ke pejabat zakat. Tapi bukanlah maknanya saya nak 500 boleh bagi tak? Taklah, kita bagi maknanya tengok dia punya kos minyak dia berapa. Seterusnya bantuan di penjara, kan, penjara Kajang kan dekat. Nanti bila diorang keluar, diorang datang dekat pejabat zakat untuk tambang balik. Tapi kalau dah asyik-asyik muka tu juga, kita tak bagilah. Okay. Muqaddam, muakhir. Dia tadi 4 awal, 4 yang terakhir. Seandainya duit zakat tak cukup, pernah ya duit zakat Selangor tak cukup tahun 2016. Kita yang kita punya chairman bahagian agihan pengagihan zakat negeri Selangor ni adalah mufti. Kita table kat mufti, kita bagi tahu duit zakat tak cukup. Mufti baca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Dia stop ayat dekat situ. Dia kata duit zakat tak cukup, yang bawah ni tinggalkan, utamakan yang atas. Pening tak kepala? Pening. Macam mana dengan rekod Purim, dialisis saja lembaga zakat Selangor belanjakan 1 tahun 50 juta untuk rawatan dialisis. Mengamuk orang-orang sakit. Itu belum lagi yang sakit kronik lain. Fisabilillah, guru kafar menong kami masa tu. Itu sebablah kenapa perlu bayar ke lembaga zakat Selangor. Kata tak tahu ke mana diagihkan. 1 tahun kami ada 6 kali audit. PWC masuk, audit SIRI masuk. Nak tahu keterusan duit. Zakat. Ya. Ada yang kata, Ustaz, saya tak naklah bayar dengan zakat Selangor, saya nak agih sendiri je. Saya ambil contoh paling mudah lah. Kalau kata nak agih 3 golongan. Pertama, mesti ada fakir tadi tu. Miskin pun kena ada. Ketiga,
terpulanglah, ambil lah fisabilillah ke, gorim ke. Dia tak boleh, contoh ada RM1,000 kena bayar zakat. Saya nak bagilah dekat saya punya adik yang sakit ni. Dekat situ dia jadi tak sah sebab tak cukup. Kita di Lembaga Zakat Selangor kena agih lebih kepada 3. Ya. Dan dalam enactment agama Islam Selangor pun ada. Kalau dia nak bagi sendiri, maknanya dia jadi berdosa. Okay. Jadi saranan saya tu, bayarlah dekat Lembaga Zakat Selangor. Senang kita agihkan. Dan kalau nak agihkan juga, boleh. Kita bagi cadangan yang buat wakalah agihan RM50,000. Nanti saya akan terangkan. Kalau tak pun, katalah RM1,000 tadi tu. RM1,000 tu, bayarlah dalam 5 ke 600 ke Lembaga Zakat Selangor. Yang lebih dari tu, bagilah pada satu golongan. Okey. Okey, seterusnya. Berkenaan dengan kutipan zakat. Boleh pergi next lagi tak? Okay. Ini kita punya kutipan dari Januari sampai Mei 2020. Tempoh PKP hari itu. Dalam tempoh tak sampai seminggu, permohonan yang masuk ke Lembaga Zakat Selangor lebih 45,000. Tapi dekat situ kita kena siasat lah, bla bla semua. Kita habiskan 15 juta. Ya. Ini sepintas lalu lah. Next. Ini bantuan-bantuan dia. Duit tuan-tuan, duit para doktor, ni lah. Kita bantu kewangan bulanan. Ini saya nak cerita daripada Mac hingga Mei. Kita bagi kewangan bulanan ni kepada siapa? Kepada fakir miskin. Bila kata jadi fakir miskin dekat Selangor ni, dia mesti melalui permohonan untuk dapatkan kewangan bulanan. Kita ada lebih kurang dalam 62,000 setakat ni. Dan kita menjangkakan ke hujung tahun ni kita akan ada lebih kurang dalam hampir 80,000 ketua keluarga. Ya. Kewangan bulanan ni, dia punya duit dia, senang cerita, setiap bulan sampai 25 hari bulan, nanti fakir miskin dia check dalam akaun, adalah duit paling kurang RM300. Paling banyak kita bagi sehingga dalam 800 macam tu. Sebulan. Ya, kewangan bulanan. Kalau jadi fakir miskin. Syarat dia mesti fakir miskin dekat Lembaga Zakat Selangor. Kita habiskan 44.3 juta. Banyak tuan-tuan. Keperluan kami sahaja untuk fakir miskin di Selangor satu tahun kami kena ada 550 juta. Tak ada banyak tu, jangan mimpilah. Itu sebab sekarang ni pun ada bantuan pembinaan rumah untuk fakir miskin dalam 100 lebih rumah kami masih KIV. Duit tak cukup. Kedua, bantuan Ramadan. Saya nak maklumkan, kutipan zakat fitrah kita Lembaga Zakat Selangor tahun ni 31 juta, Alhamdulillah. Tapi duit tu solid pergi ke bantuan agihan Ramadan dan Hari Raya kepada fakir miskin. Kita agihkan 27.8 juta. Kenapa kurang? Sebab kita follow bajet yang tahun lepas. Target collection kita tahun lepas
dalam 20 sampai ke hujung tahun. Sewa rumah ni, cara kita bayar tu macam mana? Pertama, kita bayar pada owner rumah. Contoh, syarat dia mesti fakir miskin. Fakir miskin yang macam mana? Mesti 3 tahun duduk di Selangor. Katalah dia orang luar, orang Johor. Duduk di Selangor 3 tahun, dia layak untuk mohon bantuan fakir miskin. Sewa rumah tadi tu, katalah sewa rumah 1 bulan RM700. 700 kali dengan 2 bulan deposit, kali dengan setahun. Zakat Selangor terus bayar pada owner rumah. Fakir miskin tu duduk je dekat rumah dia. Syarat dia ingat fakir miskin. Kalau saja-saja datang, saya nak mohon bantuan sewa rumah lah, agak-agak dapat tak? Balik. Okey. Ni yang bantuan khas COVID tu. Kita bantu. Ni ada lagi menyusul bantuan-bantuan ni. Makanan bulanan 2.2 juta. Sikit je. Sebab bantuan makanan bulanan ni kita menggunakan kita hantar adli daripada Terajuk Ekonomi Asnaf, Nur Itu Kali Hijau. Dia akan datang dekat rumah fakir miskin. Ada setengah tu dulu dia pernah jadi kaya. Lepas tu dia dah jatuh miskin. Dia pun jumpa saya, dia kata, Ustaz, boleh tak saya tak nak bantuan makanan bulanan ni? Kenapa ya? Sebab kita bekalkan tepung, gula, beras, minyak, bahan-bahan asas untuk dia masak. Dia kata, saya malu Ustaz, jiran-jiran tengok. Jadi itu sebab dia sikit. Maknanya ada yang tak nak mohon, dia lebih rela maknanya kewangan bulanan. Seterusnya bantuan kecemasan 2.2 juta. Kecemasan ni bukan memanjangnya, cemas. Contoh, bil elektrik, bil air, Astro kita tak bayar. Bil telefon kita tak bayar. Tak ada telefon, tak ada Astro, boleh hidup tak? Boleh. Sebab kita ikut maqasid syar'iyah. Keperluan dia tu tak ada elektrik. Macam mana dia nak gosok baju? Macam mana dia nak makan? Nak ada peti ais lah contoh. Air. Itu sebab cara kita bil elektrik dan bil air untuk fakir miskin. Itu jadi fakir miskin ni, dia jadi saya tak kata mewah, tapi maknanya kita memenuhi keperluan tu. Untuk mu'allaf pun sama, ya, fisabilillah pun sama. Seterusnya bantuan peralatan perubatan. Ini setakat ni baru 800,000. Hospital yang terpilih. Hospital Pakar Anur tak dapat lah. Kita bagi kepada hospital kerajaan. Kanser negara, hospital sedang. Setiap hospital ni dia tak sama dapat dia punya jumlah zakat tu. HKL kita bagi 1 tahun 300,000. Di mana di unit kebajikan sosial hospital. Sebab ramai orang yang tak mampu datang, bila dia tak mampu dia kena refer pada Jabatan Kerja Sosial Hospital, akan dapat diskaun. Duit siapa? Duit tuan-tuan perempuan. Ya, Hospital Selayang, Hospital Sungai Buloh, Hospital UiTM. Banyak lagi. Kita belanjakan total 14 juta 1 tahun. Okey. Yang ni bantuan makanan untuk pelajar IPT dan pusat jagaan. Yang ni pun kita baru buat. Kita habiskan 1 juta. Next. Okey, ini jumlah fakir miskin sehingga 31 Mei. Dalam 62,000 lah macam tu. Okey, ini ada 3 pusat yang di bawah Lembaga Zakat Selangor. Ini bawah kami 100%. Kita ada Bait Al-Mawaddah, rumah orang tua. Rumah orang tua ni di Jalan Kebun Kelang. Kalau nak datang pun boleh, tak ada jadi masalah. Boleh tengok. Kan, takut besok tua ke besok kita ke situ. Harap janganlah. Lepas tu Bait Al-Hasanah. Bait Al-Hasanah ni anak-anak fakir miskin yang boleh menguruskan dirinya. Yang boleh uruskan dirinya, kita hantar dekat situ. Maknanya dia duduk hostel dekat situ, sekolah di kawasan Kelang.
Dan alhamdulillah ada yang dah jadi engineer, ya, yang dah berjaya. Yang akhir, orang yang baru masuk Islam, dia rasa dia dah tak ada rumah, duduk sekejap boleh di Baitul Salam. Next. Ini adalah satu kajian yang dibuat oleh untuk sustain, untuk penuhi semua bantuan-bantuan yang diperlukan. Bayangkan 1 bilion, kami last year baru kutip 850 juta. Tak banyak. Yang bayar zakat pun termasuk tuan-tuan puan-puan baru ada tak sampai 300,000 yang mencukupkan 850 juta. Terima kasih. Alhamdulillah. Allah bagi hidayah dan Allah bagi rezeki pada tuan-tuan puan-puan. Okey. Seterusnya, ini untuk pengiraan zakat. Okey, tadi saya dah cerita ke mana duit tu pergi kan. Okey, kalau rasa nak tengok slide, tengoklah. Tak nak tengok tak apa, saya boleh terangkan terus. Zakat ada 2. Pertama zakat fitrah, yang mana tuan-tuan, puan-puan tahu masuk bulan Ramadan, okey, zakat fitrah. Dan kempen kita sekarang ni untuk zakat fitrah ni bayar ikut beras yang kita makan. Paling murah RM7, lepas tu naik RM14, lepas tu naik RM21. Kalau rasa makan beras basmati, bayarlah RM21. Ada yang jumpa saya, dia kata, Ustaz, tadi Ustaz terangkan, dia kata bayar zakat fitrah ikut beras yang dimakan. Saya tak nak bayar. Saya nak bayar ikut RM7. Ada ya orang jumpa saya diam je. Tak apalah. Mungkin hidayah Allah tu lambat sikit sampai ke dia. Dia dengar. Okey. Jadi dia nak bayar zakat fitrah RM7. Boleh. Cuma kadang-kadang kita ni tak pernah terfikir. Allah bagi kita kereta. Dan daripada kereta Myvi, tukar arus, tukar CRV. Tapi dengan Allah kita kira-kira. Itu fikir-fikirkan dah. Okey, saya nak pergi pada zakat harta. Zakat harta, pertama saya nak sentuh zakat pendapatan. Pendapatan ni apa jua income kita. Contoh, pagi kerja hospital Pakar An-Nur. Malam dia buat kuliah maghrib. Dia dapat income tak? Kalau ada masjid pagi tu adalah. Kalau tak ada, fisabilillah je. Campurkan income tu semua. Katalah income 1 bulan RM5,000. RM5,000 kali 12 bulan. Ada RM60,000. RM60,000 tu wajib zakat tak? Wajib. Tapi dia ada tolakan dia. Nanti saya akan pergi pada slide yang ada tolakan tu. Okey. Maknanya zakat pendapatan ni kena bayar. Semenjak bila ya? 2003. 2002. Sebelum tu macam mana? Tak payah dah bayar. Nak juga bayar. Kita pulang. La in syakartum la azidannakum. Selagi mana engkau bersyukur kepada aku, Allah dah bagi jaminan, aku akan tambah. Tak ada orang bayar zakat dia jatuh miskin, tak ada. Tapi lately ni ada. Mungkin ujian part lain. Ya. Mungkin dia bayar zakat tu tak cukup, dia bayar pendapatan saja. Saving tak bayar. Banyak maknanya yang penting kita dapat income setiap bulan. Sewa rumah. Kita ada rumah satu yang kita duduk. Kena bayar zakat tak? Tak. Sebab rumah tu rumah kita duduk. Tak ada apa pun, harta tak berkembang. Tapi kita beli satu lagi rumah. Kita sewakan pada orang. Dekat situ berkembang tak harta tu? Berkembang. Kena bayar zakat. Saya beli satu lagi rumah tapi saya tak sewakan pun. Tak ada orang nak sewa. Kena berzakat ke? Tak.
Kereta kita pakai, kena zakat ke? Tak. Kalau macam tu Ustaz, belilah kereta lagi banyak. Terpulang. Sebab zakat ni benda harta yang berkembang. Okey. Seterusnya, zakat emas. Okey. Emas ni dia bukan tricky tapi simple. Boleh pergi next pada zakat emas. Okey, okey. Zakat emas Emas ni nak tengok slide boleh, tak tengok pun tak apa. Zakat emas ada dua. Emas pakai, emas tak pakai. Saya nak bagi bahasa yang mudah faham. Pakai ni maknanya yang pakai di badan. Okey, yang pakai di badan. Pakai di badan kena zakat, tak pakai pun kena zakat. Saya nak sentuh yang pakai dulu. Katalah hari ni pakai, bawa pergi kerja. Pakai, sekali balik, cabut, simpan. Tahun depan yang mana 100 gram dikira bermewah-mewah. Jadi emas yang dipakai tadi itu, emas dikira zakat dia atas berat, bukan atas harga yang kita beli. Katalah berat tu kita timbang-timbang semua sekali 1000 gram. 1000 tolak dengan 800 gram tu. 200 gram je yang kena zakat. 200 kali dengan harga emas hari ni di bawah Lembaga Zakat Selangor dalam 270 macam tu. Kali dengan 2,5%. Tu emas yang dipakai. Emas yang tak pakai, gold bar, gold coin. Pergi emas yang patah-patah tu. Yang itu simpan. Simpan pun kena zakat. Cuma zakat dia atas berat 85 gram. Ustaz. Ya. Boleh tak ulang balik zakat emas tadi tu? Sebabnya tadi line tu tak berapa cantik. Okey. Alright. Zakat emas ni dia ada dua lah. Emas yang dipakai, emas yang tak pakai. Emas yang dipakai maknanya dipakai di badan. Okey? Dipakai di badan, dikira atas berat. Kata kita beli harga 20,000. Kita tak boleh bayar zakat emas atas 20,000, tak. Berat dia. Bawa emas tu semua timbang, bawa pergi dekat pejabat zakat, kita timbang. Kita ada alat apa timbang yang apa canggih itulah. Timbang, katalah berat dia 1000 gram. Uruf di Selangor lebih 800 gram dikira bermewah. Jadi 1,000 tolak 800, 200 gram je kena zakat. Ingat, bukan saya minta, Allah minta. 200 gram tu kali dengan harga emas hari ni di bawah Lembaga Zakat Selangor lebih kurang dalam 270 segram, kali dengan 2,5%. Itu emas yang dipakai. Kedua, emas yang tak pakai. Ustaz, kalau kurang daripada huruf tak perlu bayar lah. Tak perlu bayar. Tapi ingat, kurang daripada huruf setiap negeri tak sama. Ada yang kata, Ustaz, dekat Kelantan kalau pakai semua memang tak payah bayar. Betul? Huruf setiap negeri tak sama. Awak duduk dekat mana ya? Selangor. Hutang bayar zakat emas ikut Kelantan. Cerdik. Kurang daripada 800 tak kena. Itu emas yang dipakai. Kedua, emas yang tak pakai. Emas yang tak pakai maknanya kita simpan. Gold bar, gold. Simpan tu kena keluarkan timbang.
timbang berat dia 85 gram ke atas kena zakat. Contoh, timbang berat dia 100 gram. Dia tak ada tolak 85 gram tu. 100 gram tu kali dengan harga emas hari ni. Di bawah Lembaga Zakat Selangor. Katalah tadi 270. Kali dengan 2,5%. Itu. Ustaz, macam mana emas yang saya cagar pula? Okey, cagar tu tolaklah dengan upah simpan semua. Baki dia tu baru kena zakat. Okey? Okey, untuk zakat emas. Habis. Ada apa-apa soalan? Boleh ya? Ada Saya tanya Ustaz. Minta Ustaz jelaskan sikit. Zakat emas ni yang dia simpan di Ar-Rahnu. Contoh dia gandai emas yang ada untuk bayar hutang, tapi dia tak mampu lagi nak ambil emas tu setelah bertahun-tahun. Jadi macam mana dikira tu? Okey, sekarang ni kita asasnya benda yang berkembang. Kalau dah ambil tu pun tak boleh selesaikan juga hutang tu, tak perlu nak dizakatkan. Zakat dengan hutang ni, contoh, hutang individu. Katalah hari ini, satu orang ni memang dia berhutang. Dia kena bayar zakat 1,000 dalam pada masa yang sama. Saya ambil contoh lah. Saya berhutang dengan Ustaz Wafi. Sekali, hari ini saya kena bayar zakat sebanyak 1,000. Ustaz Wafi jumpa saya. Azhan, saya nak minta bayar hutang saya 1,000. Jadi saya tak tertakluk untuk bayar zakat, saya wajib bayar hutang. Hutang individu tu. Jadi berbalik dengan emas yang tadi tu, dia ambil, dia nak selesaikan hutang. Pun tak selesai juga. Tak jadi apa pun. Tak perlulah bayar zakat. Okey? Tapi saranan saya, kalau dah kata kita dah tahu kita hutang tu dah tak boleh nak ambil, kan, tak perlulah. Kalau boleh, kita cari benda yang lain. Kita simpan dekat Ar-Rahnu. Sebelum ni kita memang banyak duit, kan. Sekali sekarang dah habis dah. Tak ada apa-apa dah. Lepas tu kita tarik sikit dekat Ar-Rahnu tu untuk selesaikan hutang. Pun tak selesai juga. Tak payahlah bayar. Okey? Bisa terus, Ustaz? Ustaz, sikit lagi Ustaz. Boleh Berkaitan zakat emas tadi ni, maknanya kalau zakat emas yang dipakai, kita kena timbang dulu, kemudian kita kena tolakkan dengan uruf. Betul. Ini kalau emas yang kita tidak pakai, maknanya emas yang perhiasan, kita tidak kita timbang tapi kita tak perlu tolak dengan 85 gram tu, ya? Betul. Kenapa yang tak dipakai tu dia tak tolak dengan 85 gram? Okey, sebab dia adalah mengikut had zakat emas 85 gram miskol tu. Memang kalau yang kaedah di Selangor memang kita dah bawa naik ke fatwa semua, memang di Selangor adalah emas yang dipakai itu mengikut huruf. Maknanya kalau dipakai itu dianggap dia bermewah-mewah. Yang kalau kata yang tak pakai itu lebih 85 gram, dia kena zakat tu. Dia tak boleh nak ditolak-tolak. Okey Ustaz, tapi kalau emas yang tak dipakai tadi katalah urufnya 800 gram. Tapi bila emas yang tak pakai, emas yang dipakai. Okey. Emas yang dipakai tadi urufnya 800 gram, tapi bila ditimbang katalah hanya ada 500 gram. So dia tak wajiblah untuk bayar zakat emas tadi tu. Tetapi tak wajib. Nilai 500 gram tu perlu tak diambil kira untuk ditafsir harta keseluruhan dia tu, untuk melihat sama ada dia layak atau tidak membayar zakat harta? Okey, itu memang ada persoalan. Maknanya kalau ikutkan asing memang dia tak kena, tapi untuk taksir zakat harta yang lain, ya, perlu dimasukkan. Cuma
saya berpandangan bila kata kita asing-asingkan yang benda tu, maknanya kita tak perlulah kurang daripada 800 gram tadi tu. Dia yang harta yang dikirakan atas ikut nilai emas ni zakat untuk simpanan kita, emas dan saham. 3 saja. Maknanya contoh, kalau kita punya simpanan kita tu satu akaun ada 5,000, campur dengan emas tadi tu 5,000, campur dengan saham tadi 10,000. Dekat situ bila kita campurkan tadi tu, lebih pada paras nisab, dia melayakkan untuk dikeluarkan zakat dia. Itu. Ya. Maknanya kalau yang tak cukup huruf tu belum boleh bergembira lah. Dia kena tengok dulu harta-harta yang lain lah. Dia kena tengoklah harta-harta yang lain. Ya. Janganlah pula rasa macam alamak banyaknya aku nak kena bayar zakat. Jangan ni. Kalau boleh jangan cakap banyak macam tu. Sebab benda-benda ni Allah yang bagi. Memang kita cari tapi Allah yang bagi. Baik. Saya nak teruskan dengan zakat pendapatan. Boleh Ustaz? Boleh Ustaz. Boleh. Okey. Zakat pendapatan, baik. Ada tak? Kiraan tadi tu, zakat pendapatan, tolakan had kifayah dan lain-lain. Okey, yang tadi tu, yang color purple. Okey. Katalah tadi 5,000 sebulan kali dengan 12 bulan 60,000. Ni tolakan dia. Tolakan untuk diri 12,936 seorang. Laki ke perempuan sama je. Lepas tu tolak dia, kalau suami tolak isteri dewasa bekerja 4,848. Tolak lagi dewasa tidak bekerja 2,172 seorang. Tolak lagi tanggungan DIPT RM7,104 seorang. Tolak lagi 7 hingga 17 tahun anak RM4,008 seorang. Tanggungan yang berumur daripada lahir sehingga ke 6 tahun 1,740. Kalau kita ada anak OKU, kita tanggung dia 2,688. Kos jaga anak pun 3,480. Tanggungan pesakit kronik pun 2,664. Tolakkan semua ni, baki dia tu, kalau kata 60,000 tadi tu, tolakkan dengan had kifayah yang kiraan tadi ni, baki dia kalau lebih 18,510 baru kena zakat. Kurang daripada tu, tak kena. Okey. Katalah perbelanjaan diri, Ustaz, saya bukan belanja 12,000 Ustaz. Saya belanja saya 50,000 Ustaz. Kita tetap juga ambil 12,936. Ini untuk zakat pendapatan. Jadi bolehlah kira kena zakat ke tidak. Saranan saya kalau nak belajar memberi dengan zakat ni, cubalah bayar paling kurang pun RM10 sebulan, tak luar. Kita boleh nampak keberkatan tu, nampak. Saya tak nak ambil contoh orang, saya. Kan sebelum kerja kat Lembaga Zakat Selangor ni, asyik-asyik setiap bulan kereta rosak, motor rosak. Kerja bagus juga masa tu cikgu. Tapi pelik kenapa rosak manjang. Bila dah masuk dekat zakat, oh macam ni rupanya. Kadang-kadang rumah kita kena masuk pencuri. Kita salahkanlah pencuri itulah engkau, kenapa engkau tak simpan elok, kenapa tak kunci pintu. Tapi dengan Allah kita tak minta. Dengan Allah kita tak pernah ingat. Cuba kita bayar zakat tu siap-siap. InsyaAllah Allah benteng harta kita dengan berzakat. Okey. Seterusnya, ada masa lagi ke Ustaz? Habis dah ya? Boleh Ustaz, boleh sambung sikit. Boleh. Okey. Ini yang fatwa ni tak apalah, saya ni. Okey, untuk zakat simpanan. Zakat simpanan, katalah Januari 2019
Kalau di apa slide tu 1,500 kan, simpan. Okey. Saya nak ambil mudah. Januari 2020 simpan dalam tu 50,000. Januari 2021 juga, maknanya dia lebih daripada 18,510 kena zakat. Kalau kurang daripada 18,510 tak kena zakat. Ya. Okey, itu untuk zakat simpanan yang simpan di bank konvensional, tolakkan dengan dia punya interest tu. Mudah je untuk kiraan zakat simpanan. Zakat saham. Okey, saham paling mudah ASB. Januari simpan 50,000. Januari 2021 ada 50,000, ada juga dapat dengan dividen dia. Campur, katalah dividen tu 5,000. Jadi 55,000. Itu yang kena zakat. 2,5%. Ya, maknanya kalau bawah daripada 18,510 tak kena zakat lah. Itu yang SB loan tadi saya. Okey, kalau ASB loan yang saya cerita itu ASB. Kalau ASB loan, katalah buat loan 100,000. Sebulan potong 200. Sampai 1 tahun dapat dividen kan? Dividen tu kalau kurang daripada 18,510 tak kena zakat. Sebab 100,000 tu kita tak dapat pun. Dia mesti sempurna milik. Maknanya duit tu kita boleh gunakan sewenang-wenangnya. Kalau ASB loan tu. Maknanya bukan zakat yang kita pinjam 100,000 tu. Berapa yang kita ada dalam dividen tu. Okey. Seterusnya zakat KWSP. KWSP keluar aja kena zakat. Selagi dia duduk dalam tu tak kena zakat. Tapi bila mana keluar tu, contoh paling mudah guna iLestari ni, RM500. Kalau RM500 yang kita keluar untuk iLestari ni, kita nak buat saving ke, kita nak buat shopping, itu kena zakat. Kalau guna duit iLestari itu untuk beli makan, memang kalau tak ada duit iLestari ni, memang aku tak makan lah satu family. Buat beli beras, memang untuk makan, dekat situ tak perlu bayar zakat. Okey. Maknanya bila keluar duit tu kena bayar zakat. Ada yang tanya, Ustaz, duit ni saya buat bayar bulanan rumah. Saya tak rasa pun duit tu, Ustaz. Walaupun duit tu lalu je pergi dekat bank, tetap juga kena zakat. Sebab rumah tu rumah kita. Macam tu. Kalau dah umur 55 tahun, okey, 55 tahun dah wajib keluarkan KWSP tu total. Tapi sekarang ni kerajaan kata, okey tak apa, kau boleh simpan. Bila kata simpan, dia akan jadi zakat simpanan setiap tahun. Sebab duit tu kita boleh keluarkan bila-bila masa. Jelas Okey. Ustaz, ada masa lagi ke dah habis dah? Boleh Ustaz. Sikit je. Okey, dan yang terakhir ni saya nak concernkan pasal zakat satu keluarga. Kita lupa kadang-kadang kita anak tu lahir, kita bagi dia, nah abah hadiahkan duit 50,000 dekat baby tu. Jadi baby tu pun kena zakat. Jangan buat tak tahu je. Kalau boleh ayah ni keluarkan zakat untuk anak tu. Sebab zakat atas harta individu. Zakat dia tak ada akil balik, tak ada.
dalam syarat wajib zakat pun merdeka Islam sempurna milik, dia tak ada balik. Okey. Maknanya Ustaz, kalau lah katalah saya ni ada anak, Okey. dan anak saya ni ada syarikat penerbitan filem, dia ambil pelakon kan. So adalah Okey. pendapatan untuk anak tadi tu, bukan untuk saya, untuk anak. Betul. Maksudnya pendapatan yang untuk anak itu pun kena dizakatkan lah ya? Betul. Memang kena zakat sebab dia bekerja. Okey. Itu. Okey, untuk yang terakhir saya nak terangkan sedikit pasal wakalah agihan. Lebih 50,000 37.5, yang mana duit ni boleh diagihkan, ya. Syarat dia 50,000 ke atas, boleh diagihkan kepada 5 golongan. Pertama fakir, kedua miskin, ketiga mu'allaf, keempat fisabilillah, kelima gharim. Fakir, miskin, mu'allaf ni macam yang saya tunjuk dekat dalam slide tu lah, nak bagi bantuan makanan ke, pendidikan, hari raya, perubatan, 1/3 mesti kepada fakir miskin. Katalah 50,000 bayar zakat, kita pulangkan balik dalam 18,700 setengah. 3/8 dari itu. 1/3 daripada 18,000 tu mesti diagihkan kepada fakir miskin, mesti. 2/3 diagihkan kepada mu'allaf, fisabilillah, gharim. Gharimin hanyalah untuk perubatan sahaja. Okey. Fisabilillah untuk program-program. Kalau macam Hospital An-Nur ni mungkin ada buat skim potongan gaji. Syarat dia mesti 100,000 satu tahun, kita akan pulangkan balik 1/8 untuk diberikan kepada staf-staf yang susah. Serba sedikit tu lah. Jadi saya rasa Ustaz cukup buat setakat ini. Saya mohon maaf sebab kelajak masa, hampir pukul 10 pagi. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Ada apa-apa soalan lagi Ustaz? Ada sikit lagi Ustaz, berkaitan dengan Ai Lestari tadi tu. Okey. Masa Ustaz terangkan tu, line tu tak berapa nak cantik. Boleh tak Ustaz? Okey. Okey. Duit KWSP Ai Lestari yang keluarkan maksimum RM500. Duit tu bila kata kita keluarkan, katalah kita buat saving ke, kita buat beli emas ke, maknanya kita keluarkan tu bukan keperluan kita nak beli makanan. Dekat situ kena zakat. Setiap 500 yang kita dapat setiap bulan bila tu? Mana? Ya. Kena keluarkan zakat. 500 tu kali 2,5%. Okey, bila mana yang tak perlu zakat pula, contoh memang yang keluarkan ni memang betul-betul susah. Macam saya punya kawan kan. Dia keluarkan hari tu, dia pun tanya saya, dia kata, "Ji, aku kena zakat tak?" Cakap, engkau keluarkan duit ni, engkau beli apa? Aku beras pun tak ada, dia kata aku beli beras, susu anak aku. Yang itu tidak tertakluk dengan zakat. Maknanya tak perlu bayar zakat. Itu kena jelas. Okey? Jelas kan? Okey Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz dan di atas perkongsian pada pagi ini. Saya rasa dan saya percaya banyak persoalan yang masih berada di benak fikiran pendengar-pendengar dan penonton kita ni. Dan untuk kita menerangkan dengan jelas setiap satu persatu jenis zakat dalam masa 1 jam ini, saya yakin tak mencapai objektifnya. Walau bagaimanapun dengan perkongsian pada pagi ini,
Saya kira yang baru mendengar akan menerima ilmu yang baru, dan yang paling penting kita nak timbulkan kesedaran bahawa kepentingan untuk kita mengeluarkan zakat ini adalah sangat penting untuk kita membantu golongan-golongan yang terkesan, terutamanya lebih-lebih lagi kita berada dalam musim COVID ni, ramai sangat yang terkesan. Jadi kenalah kita mengeluarkan sedikit rezeki Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk berkongsi, kerana rezeki itu Allah Ta'ala yang bagi, jadi nak tak nak kita kena ada rasa syukur, dan salah satu tanda syukur itu adalah dengan kita berkongsi rezeki dengan orang yang memerlukan. Betul Ustaz jadi InsyaAllah Ustaz, di lain-lain pertemuan mungkin kita akan merangka siri-siri perkongsian ataupun siri-siri tazkirah dengan pihak lembaga zakat, sebab saya nampak di situasi kita lah di Hospital An-Nur ini ramai yang nak tahu dengan lebih jelas tentang zakat pendapatan, tentang zakat emas. Kemudian kita tak masuk lagi zakat perniagaan tadi, sebab ramai juga di kalangan yang ada bisnes walaupun kecil-kecilan, jadi itulah mungkin akan ada sisi lain lagi insya-Allah yang akan kita rancang selepas ini. Dan untuk penonton, terutamanya staf di Hospital Pakar An-Nur, sebenarnya kita telah merancang untuk menjemput pihak lembaga zakat ni untuk hadir secara fizikal ke hospital kita. Jadi walau bagaimanapun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat ini, kita terpaksa mengadakan tazkirah zakat ini melalui medium online sajalah. Jadi walau bagaimanapun saya mengharapkan agar semua, terutamanya kaki tangan di Hospital An-Nur, cakna dengan kepentingan untuk kita mengeluarkan ibadah zakat ini, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Zaman di atas perkongsian. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha petugas zakat dalam menyantuni golongan-golongan yang memerlukan agihan zakat ini. Terima kasih Ustaz InsyaAllah. Sama-sama. Ini penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar ini sajalah perjumpaan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kepada kita kefahaman di atas ilmu yang kita terima pada pagi ini, dan seterusnya memberikan kita hidayah untuk kita melaksanakan apa yang telah kita perolehi. Kita dah faham, kita mohon kepada Allah kekuatan untuk kita laksanakan apa yang telah kita fahami itu. Jadi sekadar itu saja perkongsian pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.